ada satu cubaan-cubaan yang cuba nak menjejaskan dia, memberi tekanan kepada dia, kan. Tapi lah, dulu berlaku macam tu juga selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeluarkan kenyataan juga. Kali ini berlaku lagi gangguan-gangguan ini. Jadi Google tu kita faham dia pro mana, kan. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten tentang pembelaan dia kepada Palestin, dan dia boleh smash soalan wartawan yang cuba provoke dia, walaupun sebelah dia tu kaunselor Jerman, kan, dia tak peduli, kan. Walau itu pemimpin besar Jerman, soalan provoke dia akan jawab konsisten. Dia jawab di Malaysia sama, dekat PBB sama, dekat negara Arab sama, dekat mana pun dia konsisten. Dia tak macam Dan Cirit. Dan Cirit ni memang kalau kena soalan macam tu, aku rasa last kali ni kau jadilah Malaysia berkecuali lah, bukan berkecuali. Itu paling selamat berkecuali lah. Takut, kan. Dan Cirit ni depan TV media sendiri pun dia takut. Depan ATM pun dia takut, kan. Bila orang buat live, ni live siapa suruh live? Siapa mengelabah puyuh ni? Dia kencing-kencing dalam seluar ni bila dengar benda tu live. Anda Dan Cirit. Itulah media sendiri tu. Staff ATM je pun. ATM. Ini live ke? Siapa suruh live? Siapa suruh live? Saya tak bersedia lagi. Saya tak boleh. Dah kencing-kencing saudara. Belum lagi soalan wartawan. Itu level pemimpin ni yang nak diangkat pada semula jadi Perdana Menteri. Kau tengok PMBek bercakap berkaitan dengan ekonomi tak pakai teks. Ekonomi bercakap tentang Islam tak pakai teks. Bercakap tentang Palestin, peperangan antara Israel Palestin pun dia tak guna teks. Semua dalam kepala otak dia, kan. Ini yang patut kita banggakan. Dan inilah negara barat cukup cemburu. Sebab itu tak pelik dah kalau ada orang yang pro kepada Israel ni bermacam-macam cara dia nak buat beri tekanan kepada PMBek. Mungkin ini salah satu dia, kan. Mungkin ini salah satu dia tekanan. Okey, yang lain Fitri atau Pemadam sambung. Dia orang ni kalau kata nak sabotage PMX kan, boleh je bagi fake news sebab ramai nak lambung ni, walaun lebay-lebay ramai nak lambung fake news. Tu je lah. Dan semalam saya ada tengok lah yang dia DW kan, salah satu media di Jerman, dia interview PMX. Saya dengar tu memang semangat jadi membara-bara lah. Memang cara PMX balas dia tu memang dia dengan jurnalis tu memang jurnalis tu tak boleh nak counter balik tau. Dia ada cakap pasal beberapa a few topics lah. Dia cakap satu pasal hipokrasi, satu dia cakap pasal Hamas. Terang-terang tau dengan jurnalis ni, dengan DW punya chief apa dia panggil tu, yang chief editor dia lah kan. Lepas tu dia cakap pasal Iran. Lepas tu dia tanya lagi, dia asak lagi pasal China. Memang cara Datuk Seri Anwar jawab memang kelas lah. Tu je lah. Kena dengar sendiri lah. Dia 37 minit dia punya interview. Terkedu wartawan tu. Memang terkedu. Dia Kalau nak kira. Okey, yang ni Bu naik tadi cakap. orang lain dulu. Silakan dulu. Okey. Abawan. Fitri atau Padam. Okey. Hari ni dah selesai lah ya misi selama 5 hari PMX di Jerman dan beberapa lokasi di Eropah sana tu. Yang kelakarnya Abawan, ada satu video yang mana majlis, biasalah hari last, majlis kerajaan lah yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Jerman lah. Dan majlis tu memang meriah lah majlis tu. Dan suasana majlis tu lebih kurang macam majlis makan malam Harry Potter. Walaupun cakap itu adalah majlis Illuminati. Bengong betul lah walaupun ni yang tak ada otak ni. Dia boleh fitnah majlis yang gilang gemilang tu yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Jerman tu adalah majlis Illuminati. Tapi semangat. Video tu Rashid dia upload dekat X. Memang saya semangat lah dengan background music yang sesuai dan kena dengan visual tu. Dan sekali lagi PMX diberi penghormatan untuk berucap di dalam majlis yang grand punya dinner tu yang dihadiri oleh tak tahulah konglomerat apa semua tu. Memang saya rasa sangat bangga lah Abawan. PMX kita dilayan begitu rupa dengan majlis dinner makan malam yang besar yang gilang gemilang sampai difitnah oleh walaupun tak ada otak ni sebagai majlis Illuminati. Sekian Abawan. Okey. Kalau yang ni tak sedia Fitri.
daripada rentetan daripada malam tadi punya sistem glitch dan lagipun saya tengok FB One Cypher One Jan, dia tiba-tiba edit tau dia punya post. Dia daripada dia tulis lepas tu tiba-tiba dia tambah tanda soal. Dia edit tambah tanda soal. Amboi, sedapnya kau. Simple betul lah kau punya solution dia. Bukan kau nak cerdikkan orang, tapi tak apalah. But PN kan what to expect lah. Cuma saya nak kata yang PAS punya style ni, saya nak kata yang sebenarnya dia orang PAS punya ataupun PN PAS ataupun Hadi Awang specifically, dia orang tak, sebenarnya DAP tu bukan ancaman dia orang sebenarnya. Korang kena buka mata from now. DAP bukan ancaman kepada PAS. Ancaman kepada PAS adalah ilmu, orang yang berilmu dan orang yang nampak kepada ilmu dan kebenaran. Itu ketakutan yang sebenar. Sebab itulah, okay, siapa-siapa yang mengkritik Hadi Awang, kan, dia akan reject terus kan. Tak reject, dia akan label. Dia akan label sesat, dia akan label liberal, dia akan label ini ikut barat, dia akan label apa-apa untuk orang biasa. Tapi ada juga yang kata, dia kata, oh yang penting PAS ni ikut ulama'. Sebenarnya, banyak sebenarnya ulama' ataupun agamawan yang kritik PAS ataupun Hadi Awang. Tapi apa yang jadi dekat diorang sekarang, mereka dituduh Wahabi. Mereka dituduh bawa ajaran sesat. Sebab itulah kalau orang biasa kritik PAS, saya nak tanya, pernah ke orang yang kritik PAS ataupun mengkritik Hadi Awang ni boleh berjalan dengan tanpa label apa-apa? Bagi tahu seorang je lah. Seorang je lah yang boleh, yang kaki kritik Hadi Awang, yang pernah kritik Hadi Awang tapi boleh jalan tanpa dilabel apa-apa. Boleh hidup tanpa dilabel apa-apa. Bagi tahu saya seorang lah at least kan. Ya selamat lah. Yang selamat lah. Yang selamat tanpa dilabel apa-apa. Bagi tahu seorang lah. Kutip seorang boleh lah. Bagi tahu nama ke. Mungkin lah saya boleh nampak aku. Tapi ahli-ahli PAS dulu ke kan. Tapi dia mesti akan dilabel apa-apa lah. Kalau orang biasa, dia punya skrip, dia akan dilabel liberal. Untuk orang yang berilmu, agamawan yang berilmu, dia akan label Wahabi ataupun apa-apa label lain lah. Yang menjurus ke arah sesat kan. Kenapa dia letak label? Kenapa dia reject kritikan dan letak label? Sebab nak suruh orang takut lah from the beginning. Nak suruh orang takut, nak suruh kata, oh dia ni bahaya. Jangan percaya. Instead of dia suruh kamu dengar dan kamu menilai dan kamu mencari ilmu, dia suruh kamu supaya takut kepada individu ni. Sebab kenapa kena takut kepada individu ni? Supaya mereka suruh kamu percaya kepada individu satu lagi dan bukannya percaya pada dasar ilmu ataupun knowledge ataupun fakta. Itu yang dia nak. Mereka nak kita ni diselaputi oleh ketakutan, fear mongering. Memang kita tak rafikan fear mongering ataupun menggunakan ketakutan ni memang cara terbaik untuk manipulate people. Ini jugalah yang digunakan US ataupun negara-negara yang memang nak kontrol rakyat dia. Memang macam nak guna dictatorship tak guna tak sesuai pula kan. Tapi saya nak kata menggunakan ketakutan fear mongering memang the best way untuk manipulate people. Siapa-siapa pun, in order kamu nak manipulate orang, kamu nak manipulasi orang, manipulate mengawal. Okay, in order kamu nak kawal orang, kamu kena buat dia rasa takut pada something dulu. Okay, bila orang dah takut kepada something, barulah kita akan rasa desperate. Oh, okay. Kita akan panik. Bila kita panik, kita jadi tak rational. Kita jadi macam, aku akan percaya anything yang boleh selamatkan aku. Anything yang boleh buat aku rasa selamat. So, itu PAS method yang PAS gunakan. Dan salah satu method, dia guna brainwash daripada kecil lah. Sebab tu ada pasti. Sebab tu ada dia orang punya organisasi sendiri. Dekat universiti ada saya lupa dah organisasi dia, usrah dekat universiti tu, yang mana saya pun termasuk juga dalam usrah tu masa universiti. Dan dia brainwash daripada kecil. That's how PAS manipulate people and berjaya manipulate sampai sekarang. Dan kenapa kita tengok ada sebahagian penyokong PAS memang dia tak mampu berfikir. Macam sistem glitch digunakan sebagai naratif pun dia orang boleh follow. Serendah tu kan kemampuan mereka berfikir. Dan saya nak kata, saya sebagai orang Islam ni kan, bila dia menunggang agama, manipulate orang, hasilkan pengikut yang bodoh, dia tunggang agama. Sebab apa saya rasa tak okey dan saya tak rasa tak nak mendiamkan diri. Bila dia tunggang agama dan hasilkan pengikut yang bodoh, dia akan mencemarkan Islam. Islam juga yang akan tercemar disebabkan penunggang agama. Yang lagi teruk apa? Bila orang percaya penunggang agama macam siapa pun lah, penunggang agama adalah membawa Islam. Dan
Islam yang rosak tu adalah Islam yang sebenar. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Itu yang menyebabkan benda ni jadi parah tau sebenarnya. Itu yang menyebabkan saya tak nak berdiam diri. Okey, itu je lah. Okey. Yang ni ready? Lama betul aku ambil masa nak ready kan. Tak adalah, saya saja je tengah buat kerja sambil-sambil nak masak. Lepas tu tengok korang live kan. Ingat nak live tadi. Saya buka nak live sebenarnya. Saya tengok Abang Wan live, saya tak jadi live. Esoklah saya live petang. Jadi saya join Abang Wan dulu. Okay, selamat petang semua. Cik konon. Aku tak pernah buat introduction. Baik. Saya nak kata beginilah. Di bulan puasa yang mulia ini, aku ingatkan, di bulan puasa yang mulia ni, aku ingatkan seorang-seorang tekun beribadah, sibuk nak mengumpul pahala, nak buat amal ibadah dan sebagainya. Tiba-tiba, korang tahu tak, Google Finance punya cerita, naga aka mak kepada badak yang duk teriak dalam gua seorang-seorang pun boleh keluar mai. Keluar mai duduk menganjing berkenaan dengan RM4.98. Oh, kononnya, kita ni terburuk dalam sejarah. Ni aku nak abang kat hampa. Pok-pok ni, dia punya kotak, dia punya jahat, dia sanggup bayar tau. Demi nak mengelirukan orang, aku nak bagi tahu. Pantang tengok fake news, meneru macam langau sekok-sekok. Kita dah agak dah semalam. Tapi, I want to say something lah. Ya. Be a responsible elected representative. Stop spreading fake news. Despite our political differences, we are all anak Malaysia, isn't it? Dan kalau kita tengok sekok-sekok MP daripada Perikatan Nasional, hampa tengok, kita terbaca lalu dalam news feed. Posting ringgit merundum sampai RM4.98. Ditulis oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Ada makcik, ada pakcik, ada Pak Long, ada Abang Long hak duk tulis dalam tu. Makanya kalau kita cek sendiri lepas itu, di Google tulis RM4.7. Sebab Google ni dia selalu glitch. So tak boleh lah kita nak kata tak boleh pakai. Kan? Kita tak boleh nak kata tak boleh pakai langsung lah. Tapi cek juga di website Bank Negara Malaysia. So sah ianya adalah RM4.70. Yang herannya yang tukang posting benda palsu ini bukannya level Saitro. Bukannya fake account. Tapi MP yang berhormat. Hari tu presiden dia pun kantoi buat kenyataan salah dan palsu. Jadi saya nak tanyalah, kamu ni YB ni tak ada beza dengan Saitro. Baik, ambil Saitro lah lain kali jadi yang berhormat dan rajin sikit buat kerja. Kadang-kadang tak adalah keluar kenyataan yang tak munasabah, yang bodoh-bodoh macam nak cetak duit ke, macam nak pergi tunjuk lopak ayam ke dan sebagainya. Betul tak? Ingat MP tu bijak ke? Okey. Jadi data 4 sumber kita kena tengok mungkin daripada Bloomberg, daripada Google, daripada SE, daripada TradingView. Tak ada satu pun yang menunjukkan sampai RM4.98 satu USD sebelum itu. Tiba-tiba start daripada malam lah, saya tak tahu pukul berapa, mungkin pukul 8 lebih macam tu. Tiba-tiba menjunam teruk. Tapi kalau kita fikir, kenapa jadi macam itu? Kenapa tiba-tiba menjunam teruk? Sebab kalau kita tengok, itu adalah biasa fasa pembentukan teknikal. Dan adakah terfikir juga kan Eropah dengan Amerika isytihar kesihatan ekonomi ke atas China ke? Adakah China menyerang Taiwan ke? Korea Utara serang Korea Selatan ke? Malaysia jatuh bankrupt ke? Kan? Munasabah lah jadi macam tu. Spike yang tinggi macam tu. Tapi benda-benda tu tak berlaku seperti yang aku katakan tadi. Ini tak ada angin, tak ada ribut, tak ada munasabah untuk ringgit tiba-tiba menjunam. Paling tidak kena ada sebab musabab. Seperti pukul 12.30 malam OPR diumumkan turun ke 1% lah contohnya. Kan? Ataupun Jerome Powell tiba-tiba umum kenaikan fada kaedah ke 8% ke. Munasabah lah juga. Tapi dagangan ringgit ditutup 6 petang hari bekerja. Dan kemarin kalau kita kira, dah start hari cuti dalam malam tu. Hari ni hari cuti pula. Jadi it doesn't make sense. Okay? Jadi
inilah yang dikatakan orang bodoh akan duduk dengan dan bersorak. Adakah ia tidak memberi impak kepada anda? Anda ni wakil rakyat ke siapa pun, anda terkena impak kalau benda itu benar. Adakah kamu rasa gembira dengan kejatuhan ekonomi ataupun kemusahabahan? Musahabah ni, muhasabah yang melanda kita ni saya nak tanya. Dan glitch dan gangguan yang teruk itu berlaku pada feed berita Google. Ringgit tak seteruk itu. Google yang tersilap lapor begitu. Dia contoh macam ni. Google melaporkan hadiah wang bawa masuk pelaburan 400 bilion. Sedangkan hadiah wang tak keluar negara pun. Sebaliknya dia duk mencandat sotong. Kita pun tahu ia tak masuk akal, betul tak? Jadi sebenarnya Google yang salah lapor. Contohnya lah, Wan Saiful jana bawah meja ketinggian 175 meter. 175 cm. Sedangkan dia hanyalah 150 cm. Ianya tak masuk akal, boleh berubah dalam masa sehari. Contoh, aku bagi contoh kat hampa lah. Kan? Kenapa boleh salah lapor? Mungkin typo, mungkin cuai semasa CNP, cut and paste. Ataupun sebab lain. Tapi apa yang pasti, yang silap hanya laporan berita sahaja, sedangkan kejadian itu tak berlaku langsung. Walaupun dalam mimpi walaun. Kami tahu walaun hari ni dah sedia untuk membantai. Dia bangun sahok pagi tadi. Dia dah buka. Dia kata, oh sedapnya RM4.98. Mungkin hari ni jadi RM5. Dia pun buka. Dia buka-buka. Lepas tu dia tengok RM4.07. Apa ni? Apa ni semua ini? Dunia ini kejam, dia katakan. Sebab dia tak dapat nak terima kenyataan. Dia bergembira berkenaan dengan ekonomi yang akan impak dia juga. Bodoh tak bodoh walaupun dengan MP sama dalam tone taik. Jadi aku nak katakan di sini, kadang-kadang sebab kebencian yang melampau, orang rela nampak bodoh. Lebih parah lagi rela buat dosa tabur fitnah. Kesian mereka. Terima kasih Abang Wan. Pedas. Saya masak ayam penyet sambal ayam penyet, memang pedas. Ini Masak lauk walaun ke petani? sebaik walau tak naik. Kalau tak aku tenyet sambal tu kat mulut dia. Sambal. Abang Razik buka mic. Abang Razik buka mic. Nak cakap tak Abang Razik? Buka mic. Abang Razik malu tu. Tak cakap saya turun. Okey, Ohio. Okey, Assalamualaikum. Salam Malaysia Manadi, kawan dan semua yang berada dalam petak ini. Yani, Fitri, Madam dan semualah, termasuk yang berada di bawah. Baik, isu ringgit Malaysia jatuh sampai 4.98 seperti yang dilaporkan oleh Google. Ini sebenarnya ya, Bawan ini adalah satu proses tindak balas Google ke atas kerajaan Malaysia. Disebabkan oleh statement atau pernyataan yang dibuat, pernyataan pedas yang dibuat oleh PMX sewaktu di Jerman yang mengkritik Yahudi, yang mengkritik Israel secara terus terang, secara berdepan tanpa berselindung. Dan kita tahu bahawa Google adalah rakan sekutu yang terbaik, penyokong kuat kepada Yahudi. Dan sebagai tindak balasnya, itulah Google telah mencipta satu fake news yang ditaburkan, dan yang kena scam di Malaysia ini ialah walauntan. Semua termasuk MP walauntan yang berperangai macam setan itu, mereka sudah kena scam dengan Google itu sendiri. Jadi itulah yang sampai dilaporkan duit kita jatuh sampai 4.98. Tapi perkara ini kemudiannya telah dinafikan dan dibetulkan oleh pihak Bank Negara Malaysia, iaitu hanya RM4.70 saja. Jadi kali ini memang walauntan betul-betul terkena. Besarlah kemaluan walauntan ini, Bawan. Itu buat sementara ni, Bawan. Aku invite Salman sebenarnya sebab aku nak dengar penerangan Salman. Dia kalau ada penerangan tentang ringgit ni mudah sikit nak faham kan. Tapi itulah, dia tengah berbuka puasa dia kata. Madam, ada apa Madam? Ni buka puasa awal ni. Dia dekat Sabah, mungkin awal buka puasa kot. Madam ada apa? Kalau tak ada, Fitri boleh sambung?
Betul. Saya tengok dekat saya antara yang try check lah siapa yang ada up pasal 4.8 kan. Saya terkejut jugalah bila Ratu Naga up sebab dia selalu ada kat social media. Saya anggap dia tu orang yang memberi penerangan pada pihak PN. Saya menganggap dia macam tu lah. Ni pandangan baik saya. So bila dia up 4.8 dengan dia up dengan muka yang confident tu, mana dapat confident tunjuk muka dengan glitch system punya news. Saya rasa okay lah, kau nak percaya macam mana okay? Expectation mungkin agak tinggi lah kan. So bila dia up pasal sistem glitch ni kan fake news, saya akan sebut sistem glitch sebab it worse than fake news tau. Fake news ni benda fitnah, benda yang memang kau sengaja dibuat dan kau cipta. Glitch ni benda yang sistem teknikal. So bila terus, so bila Ratu Naga up terus dengan muka yang confident. Okay, sistem glitch saya agak dalam dia berapa jam 3 jam ada aman tadi saya rasa ada. Around 3 jam macam tu. Ada glitch macam tu. Ke 2-3 jam lah. So dia boleh tengok betul-betul boleh up muka dia. Saya terus assume yang dia memang tak check tu. Dia memang tak check dulu lah. Dia tak check dekat web lain dulu. Dia tak double check dulu. So Itu pun Fitri kata orang takut nak bercakap dengan dia, Fitri oi. Aku nak beritahu kat kau. Dia apa yang kita nak expect? Dekat orang yang kata OPR ni orang yang ibarat bunga beli kereta. Apa yang kau nak expect kat orang macam tu kan? Tapi malu lah. Saya tengok muka dia pun saya rasa malu tau. Sebab kau up dengan muka kau confident. Kau confident kau up dengan kamera. Dengan kau dah edit video kau up dekat tu. Dekat sistem tu glitch saja. Dan kau memang tak double check dulu. Elok lah dengan pemimpin paling atas Hadi Awang macam tu. Tak, dengan binatang kena orang. Dengan pemimpin dia pun bengak. Duk main juga 4.8. Tak check juga. Saitro pun sama. Patutlah pengikut dia macam senada je. Dia bodoh berjemaah. Dia sekali semua. Sebab apa? Dia semua dia punya level tau. Dia macam MLM punya level. Semuanya mesti senada. Mesti dia tengah menangis tau. Dia menangis SPRM nak tu kan. Konon-konon sama SPRM nak nampak gagah lah. Tapi dalam hati tu remuk. Bergelombang orang kata kan. Dengan satu masalah. Lepas tu ada orang call. Kak Badak tahu tak? Pak Ingat 98. Dia pun ambil aku nak buat video. Ni lauk ni kata dia. Lauk. Tercedoklah pula sana. Minta walanon. Rasa dia dengar berita dia terus on kamera. Dia tak cakap banyak. Dia on, dia record terus. Dia upload terus. Kau bayangkanlah kebodohan dia senang-senang ya Google boleh mainkan, betul tak? Pasal Google tahu walaupun banyak bodoh. Kita anggaplah Google punya glitch system lah tadi memang satu ujian lah. Dia macam satu okay lah, kita buat test lah. Siapa nak test rakyat Malaysia yang bijak, yang mudah percaya dengan rakyat Malaysia yang selidik dulu. Dia ibarat secara tak langsung macam satu test lah. Bila dia glitch dekat situ, kita nampak walaupun engkau ni bergaji besar ke, walaupun kau ada pangkat ke, walaupun engkau tu ahli politik, nak katanya engkau pangkat apa-apa pun dalam politik ni tak menjadikan kau tu bijak. Engkau kalau bodoh, kau letaklah setinggi mana level pun kau diangkat rakyat. Tapi kalau kau tak bodoh, sistem glitch pun menjadi naratif. Dia punya saya nampak dia punya test tu tak. At least saya check jugalah kan. Walaupun kita ni bukan siapa dalam politik kan. Bawah pun check dulu, yang ni pun check dulu. Kita check sekejap je, less than 1 minute je. Macam mana engkau Saitro boleh buat naratif nampak desperate lah dekat situ. Mungkin nak tutup yang PMX punya trending worldwide sekarang dengan di Jerman. Dia punya lawatan saya tengok dia disambut dengan sangat-sangat hebat lah. Dia disambut macam kita ni negara besar tau. Padahal kita ni bukannya negara besar, kita bukannya negara yang berpengaruh sangat pun sebenarnya. Walaupun Malaysia ni is not bad but not that good juga. Tapi bila saya tengok PMX tu disambut, dia macam membuatkan kita rasa macam memang kita proud tau. Macam engkau boleh ada influence, PMX lah, especially Anwar Ibrahim. Engkau boleh ada influence, ada pengaruh yang besar di negara yang berpengaruh. One of the negara yang top 5 punya UN punya, saya lupa dah, PBB punya negara ni kan, berpengaruh.
engkau disambut dengan seolah macam kita negara yang sama level dengan diorang tau. Nak cakap influence PMX. Sebab tu dah semalam saya ada cakap. Saya tak pelik if satu hari, saya bukan nak kata mungkin, tapi saya tak pelik. Saya punya expectation. Saya tak pelik kalau PMX dijadikan, PMX dijadikan sebagai pemimpin ketua kepada pemimpin Islam satu hari nanti. Kalau dia diberi kesempatan, sebab umur pun dia dah agak-agak ni juga kan. Tapi kalau diberi kesempatan, rezeki Allah, saya tak pelik kalau dia dijadikan ketua kepada pemimpin Islam dengan pengaruh yang dia ada sekarang dan dia dapat perhatian dunia. In fact, influencer Muslim pun dah memang support PMX 100%. Jadi kalau walaupun tak support ke walaupun nak burukkan dia, saya nak cakap satu je. Kuasa Allah ni tak siapa nak halang. Betapa besar pun usaha kamu nak cuba buruk, nak cuba nampak PMX itu satu bentuk najis dekat mata masyarakat. Betapa besarnya usaha kamu dengan pakai serban walaupun kamu cuba juga nak lilit serban 16 lapis kan, semata-mata nak burukkan PMX. Betapa kamu ni nak sulamkan dengan 200 ayat Al-Quran sekalipun, kamu nak sulam dengan ayat-ayat apa sekalipun, betapa kamu nak balut dengan title apa-apa sekalipun untuk najiskan PMX di mata masyarakat. Saya nak pesan, kuasa Allah tak siapa boleh halang. Kan? Yang hati ni pun Allah tentukan. Yang bolak-balik hati kita ni Allah yang bolak-balik hati kita. Kamu seramai walaupun kita boleh mungkin saya boleh assume mungkin dalam 5 juta lah kan. Kita ambil yang besar ni walaupun pengundian untuk PN 3 juta lebih je, tapi tak apalah saya ambil 5 juta, mungkin bertambah mungkin. Kamu 5 juta ni memang sehati, memang semua nak burukkan PMX. Semua ni bekerja padu ni. Bayar Saitro mahal-mahal. Pemimpin dia orang pun cari fund untuk burukkan PMX. Buat propaganda habis-habisan. At the end of the day, yang tentukan Allah kan. Kalau kamu di pihak yang salah, kamu di pihak yang tak benar kan. Kalau PMX tu di pihak yang benar, nothing can stop you. And Anwar Ibrahim pun seorang pemimpin yang he has nothing to lose juga. Dia pun tak ada benda yang dia nak hilang. Mungkin kalau saya rasa pandangan saya sebagai rakyat Mahin yang mungkin memberi kesan pada beliau, kalau kalangan Wan Azizah mungkin memberi kesan sedikit pasal beliau, tapi the rest saya nampak manusia ke penghargaan manusia ke, dia pernah ada di setinggi-tinggi kedudukan dalam politik, dia pernah ada di sekeji-keji kedudukan politik, dan dia pernah ada berdiri sekarang dalam keadaan dia dah ada semua kedudukan. Dia dah tak ada apa nak hilang, dan dia tak ada gaji. Engkau nak buat dia miskin, I have nothing kot nak buat miskin. Engkau tak ada gaji, harta kau cuma ada rumah, the which is bukan nama dia lagi, and then kenderaan kau. Kau tak ada apa-apa nak hilang pun dalam dunia ni. Engkau tak ada gaji, hati kau bila dah ikhlas, kau letaklah apa-apa halangan sekalipun. Kalau dah hati kau, dia mula daripada dalam tau. Bila dalam kau dah kuat, hati kau ikhlas, kan Allah dah bagi semangat. Kalau Allah dah bagi kekuatan pada kita, tak siapa yang boleh halang. Saya nak pesan pada walaupun yang memang korang memang pagi petang siang malam korang sakit kepala memikirkan macam mana nak burukkan PMX. Korang sakit kepala memikirkan tengok PMX trending worldwide. Korang rasa stres tengok PMX trending, dan korang rasa macam sepatutnya Hadi Awang yang ni. So korang pun macam bangkit dengan semangat yang aku akan burukkan PMX walau apa jua sekalipun. Sebab saya nampak ramai tahu yang walaupun komen apa. Walaupun orang terangkan kebenaran, dia kata, oh aku suka-suka je buat sebab dia dah jadi ketua sekarang so terima je lah kejian masyarakat. Macam dia sengaja lah. Banyak saya nampak komen walaupun macam tu. So walaupun kau sekuat mana pun kau punya ni, kau 5 juta kau bersatu hati untuk burukkan PMX. Sebab kau kena ingat dalam dunia ada 8 bilion manusia. Mungkin 5 juta kau kan, kau bersatu hati untuk benci PMX. But the rest, kalau Allah nak bolak-balik kat hati 7 bilion lebih menyokong penuh PMX, nothing can stop it. PMX pun tak ada apa nak hilang.